Nombor telefon mana ada? Telefon kat tepi-tepi jalan tu kan. Itu pun setengah orang kenal kata telefon. Setengah orang kata tandas. Dia yang tepi-tepi 60 itu 60 anak. Saya pernah tengok telefon yang tepi-tepi jalan kan. Ada orang keluar daripada situ. Saya keluar kata, tandas apa? Tak ada lubang. Jadi tandas orang tak kenal lagi pasal tu. Dengan telefon tak boleh dibandingkan. Mana nak dia nak bagi nombor telefon. Lepas tu setelah saya bagi sana sini, kat darjah kat kelas saya sendiri tu, saya bagi juga kat kelas-kelas sebelah tu. Ya. Jadi semua ada 7 kat atas part kedua je lah. Ada 5. Ya, bagi budak-budak. Perempuan lah, lelaki-lelaki. Ada abang ipar bagi kan, kita kena ikut lah. Tak setia abang ipar sebenarnya. Bila saya bagi tu, bagi budak-budak zaman tu malu-malu belakang. Jadi bila kita balik ke tu, nak belajar balik dalam kelas tu, tiba-tiba ada balasan. Dia balasan dia, selasih baru tumbuh. Macam tu, dia bunyi-bunyi dekat lah. Cendawan dekat batu. Kerana kasih bersungguh-sungguh, tidurmu tuan rela ke bangku. Berat. Ambil yang tu, dah rasa malang. Bukan merasa betul. Tak tahu siapa yang balas. Tak ada siapa pun yang mau mengaku balas. Dia balas satu je, daripada 7. Rupanya pada masa itu kalau kita mengorak cara tu, dapat 1/7. Jadi bawa yang itu ke dalam sini nak tengok buat ada siapa-siapa jeling, tak ada siapa jeling pun. Kira-kira cari yang tu sampai sekarang lah, kalau jumpa pun menyampai kan. Sampai sekarang betul terang ni. Tak jumpa dah dengan dia. Kalau tak jumpa tak apa lah. Misteri. Okey, misteri tu Jadi kalau kita nak jadi serius perkara yang itu, tak payah kira tema sangat. Kita sudah boleh mula mengenal pantun seperti yang diajar di sekolah-sekolah, iaitu pantun harus bermula dengan gambaran keindahan alam. Itu yang lain tu tak kira lagi lah. Kira gambaran keindahan alam dulu. Itu memang diajar di sekolah-sekolah. Bahagian pembayang ialah keindahan alam. Lepas tu saya cuba tafsirkan apa pula keindahan alam ni. Hanya cerita orang pungut selasih waktu senyap. Apa indahnya? Kena belajar pula rupanya benda yang simple ni ya. Kena belajar walaupun simple sampai ke tahap ilmu estetika. Dalam estetika banyak cerita yang disampaikan, iaitu kalau sedih pun indah, kalau buruk pun indah. Jadi macam tu dalam estetika. Terpulang kepada sudut pandangan kita mengestetikakannya. Jadi maknanya kalau kita kata pungut selasih di waktu senja, orang duduk pungut selasih waktu senja, tak ada apa-apa lah. Tapi kalau dia ambil gambar, wah cantik kan. Kalau dibuat filem dengan apakah siluetnya tu kan, cantik. Jadi itu pungut selasih di waktu senja tu dianggap indah. Lepas itu kalau nak gambarkan, mari diisi dalam peti. Ada peti situ masuk. Peti tu jenis apa pula petinya. Jadi itu akan kelihatan indah. Dan di situ dari segi teori, keindahan tu datangnya daripada imitation, peniruan. Kalau benda yang sebenar tak indah, tiru baru indah. Itu satu perkara baru lah kot kan. Yang sebenar tak indah, tiru baru indah. Dengan kata lain, yang kita duk gila ambil gambar tu, masuk kat dinding apa semua tu, sebab kita tak apa-apa indah sangat. Gambar tu meniru kita, baru indah. Jadi macam tu. Diri kita dan cermin lebih indah sebab cermin tiru. Kita tengok dalam cermin lebih indah. Dalam konsep ni lah. Jadi dalam zaman purba dulu, masa Plato dan Aristotle mengecam kesenian. Dia kata apa hanya tiru saja. Puisi tiru, zaman beribu tahun dulu orang berbahas ni. Plato menghentam kesenian. Aristotle membela. Jadi belaan tu lebih menarik. Belaan daripada Aristotle mengatakan keindahan yang ada pada peniruan ialah kerana tiru itu adalah tiru yang berkali-kali. Kalau kita buat drama, ini kira Aristotle lah, buat drama pementasan. Pementasan ialah peniruan kehidupan. Macam kita menonton drama TV, peniruan kehidupan. Tapi di situ harus disedari mengikut Aristotle lah,
kehidupan sendiri pun peniruan kepada yang lebih besar. Kalau kita nak tengok dari sudut Islam, tak tahu nak kata macam mana kan, yang menjadikan kita itu menjadikan yang mutlak. Tapi kita berada di dunia ni sebagai satu peniruan. Bila kita buat drama, peniruan atas peniruan, yang betulnya yang di atas. Jadi macam tu. Dengan mudahnya yang betul tu yang Maha Kuasa lah, yang kita pun tak pernah faham apakah diri kita sendiri itu. Sebab kita pun nak tiru dah. Jadi shadow of the shadow. Itu. Kalau kita buat banyak sangat, macam orang buat karya adaptasi untuk drama kan, buat novel, adaptasi. Novel tu tiru pada kehidupan. Adaptasi novel jadi drama, tiru pada novel. Jadi dia tak tahu yang mana hebat. Sebab tu sekarang ni benda-benda tu kalau kita tengok dalam polemik, macam-macam berlaku. Ingat ombak rindu yang menimbulkan kemarahan pengarangnya kan, tapi dapat 100,000 itu marah lagi. Dapat 100,000 pun marah lagi. Sebab filem mengumumkan dapat juta-juta kan. Bila filem mengumumkan dapat juta-juta ni, tahu cerita ni kan? Ombak rindu. Filem, tapi kalau ada Fauzia Asy'ari yang bukan adik saya pun. Fauzia Asy'ari kalau ada di sini pun saya suka nak cakap dengan dia apa yang berlaku sebenarnya. Tapi dari segi teori ini, Fauzia mengarang novel meniru kehidupan. Novel diambil menjadi filem, filem tu meniru novel. Jadi ada peruntukan yang mengatakan kalau sekiranya buat adaptasi, ada hak kepada penulis kan? Ada hak kepada penulis. Tetapi dalam kes ni jadi rumit. Sebab dalam perjanjian mengatakan, dari penerbit mengatakan boleh mengiklankan. Jadi bila dibuat iklan, macam mana boleh iklan? Macam mana cara boleh iklan? Apabila penerbit buku Fauzia Asy'ari mengiklankan, berbagai-bagai cara sudah dapat royalti kepadanya dalam 56,000 kata, artinya untung ada dapat jual 20,000 dah. Betul dah bagus. Bila buat filem lakunya ratus-ratus ribu. Jadi bagi penerbit novel, buat filem tu ialah iklan. Nampak? Jadi sudut dia. Saya tanya satu peguam, dia kata memang boleh menang pada penerbit. Tapi ada juga orang mengatakan boleh menang pada penulis. Jadi kita tak tahu lah, itu saja nak cerita. Tapi bukan nak cerita yang tu, itu undang-undang. Peniruan dia nak cerita tu. Tadi tu peniruan saja. Okey, Aristotle mengatakan shadow thrice remove from truth. Jadi berubah 3 kali daripada betul. Bukan 2 kali, ya 3 kali dari betul. Aristotle kata thrice itu 3 kali kan? Thrice remove, ubah daripada reality atau daripada daripada the truth, daripada yang benar. Jadi tadi saya kata yang buruk pun indah juga. Aristotle pun menyebut ugly object will well imitated become a source of pleasure. Ugly, huduh pun kalau ditiru dengan mensenikan, ya, menjadikannya seni, dia akan dapat dinikmati. So, kalau kita teringatlah. Kita teringatlah filem tu, macam filem-filem P. Ramlee, Ali Baba Biang Lapuk. Ada gambar orang pergi rompak jamban kan. Sebab kan. Jadi kita suka tengok. Kalau nak kira tu tengok apa jamban. Tapi kerana dinaikkan ke taraf itu, maka dia menjadi kesenian. Itu yang dimaksudkan oleh Aristotle pada masa itulah. Tapi dalam kepala dia kita tak tahu lah, kita tafsir je. Mungkin dia ada fikir lain lagi kan. Jadi keindahan ialah objek-objek alam itu sendiri yang dilihat dari perspektif artistik. Kalau kita lihat cara seni, banyak cara yang ini seni. Ini lukisan-lukisan ni, bunga ni. Kalau kita lalu jumpa bunga ni betul-betul, kita tak peduli. Bukan saja tak cantik, tak peduli pun. Tapi bila dia bawa letak kat sini, jadi keindahan. Yang ini lagi kita tak peduli. Ni, buat kerja ni lagi kita sampai. Ya? Oh, ni Jeping. Oh, bukit tu saya kenal. Ni bukit Kelam tu. Ni bukit Cuping Gua Beringin. Tempat orang mengambil pajak. Putih kuning jangan diingin, banyak orang yang balik saja. Okey. Ni. Okey. Itu bukit tu. Banyak orang ambil pajak, saya seorang menebang jati. Banyak orang balik saja, saya seorang sanggup menanti. Tak boleh. Ada turun. Datuk ni dia Datuk. Betul kan? Jadi. Ha?
Budak balik mengaji dia. Oh, tu budak balik dia. Ya, dia. Oh, iya dia. Oh, betul. Dara yang betul. Nanti lalu. Okey, kita sebut Bukit Cuping tadi, Bukit Cuping Gua Beringin, kita sebut lain-lain, semuanya itu ialah keindahan. Dan kertas kerja saya ni bahagian awal tu oleh sebab dah mula dengan pokok-pokok jadi saya telah menekankan hal pokok ataupun unsur dari pokok. Jadi macam pungut selasih itu bukan pokok-pokok, pungut bahagian dari pokok kan selasih tu. Jadi yang lain tu apabila saya melihat pantun lain yang dibuat oleh orang-orang terdahulu ataupun orang sekarang, kadang-kadang orang terdahulu tapi jiwa sekarang. Ini orang yang membuat pantun ni misalnya, kapak beliung tebang kapas, tebang jati tebang Melaka, dekatkan hidung bertukar nafas, masuk ke hati memang tak lupa. Orang dua dekat. Jadi ini pantun klasik ni, tapi bukan dicipta oleh zaman-zaman dulu ni. Orang yang cipta ni ialah orang yang dah tua tapi jiwanya muda. Perempuan pula tu. Yang cipta pantun ni namanya orang dulu namanya kita Tok Subu. Bu aja nama dia. Biu aja nama dia. Tok Su tu panggilan. Dia nama Bu aja. Lagi sekali tu pantun dia. Apa ni yang ni kapak beliung tebang kapas. Nafas dia tu. Kapak beliung tebang kapas, tebang jati tebang Melaka. Dekatkan hidung bertukar nafas, masuk ke hati memang tak lupa. Jangan salin. Ya, ni perlu foto stand ni. Jadi yang kita nak tekankan tadi sebab daripada pantun saya lagi yang abang ipar saya bagi tu ada unsur pokok. Di sini ada kapas, jati, Melaka. Melaka bukan lagi Melaka tapi pokok Melaka Lepas itu apabila kita ambil yang tradisi, yang ni yang betul-betul tradisi yang semua orang tahu, macam buah langsat, kuning mencelah, senduduk tidak berbunga bagi. Buah langsat, senduduk, semua orang tahu, tak payah ditun. Lepas tu yang saya buat pada masa lepas, kalau di daun ada penyengat, kalau di dahan semut meniti, kalau setahun kalau setahun lama sangat. Kalau di daun ada penyengat, kalau di dahan semut meniti, kalau setahun lama sangat, kalau sebulan bolehlah nanti. Sawah tak sanggup kan? Tahun cari lain. Lepas itu lagi tentang bunga dan juga pokok Tebang gelam, tebang kenanga itu tentu pokok Tebang gelam, walaupun namanya kenanga tapi pokok kenanga tebang. Tebang gelam, tebang kenanga, kenanga tumbang menimpa gedung, kumbang mengidam nak seri bunga, bunga kembang di puncak gunung. Jauhnya. Itu pantun-pantun yang kebanyakan yang romantik yang saya bagi itu. Dan yang kedua, sebab kita nak cakap ni, saya rasa tak panjang sangat sebab kita ada bercakap-cakap berbual-bual nanti Ada pantun yang maknanya terselindung. Cuba masing-masing fikirkan pantun yang maknanya terselindung. Saya rasa pantun ni terselindung, saya turunkan. Lang-lang buana terbang menderu, jatuh terhampar di gunung Daik, hilang warna manikam biru, terkena sinar intan yang baik. Jadi itu rumit kan, kita nak fikirkan. Pantun yang macam ni pun agak banyak. Pantun yang terselindung, kita nak cari. Tidak terang-terang. Kita kena Agak dikupas tu jadi apa dia? Kalau kita kupas, kita akan pengupasan tu dari segi yang namanya konkretisasi. Konkretisasi artinya mengkonkretkan idea yang abstrak. Idea ni abstrak kan. Hilang warna manikam biru, terkena sinar intan yang baik. Jadi saya pun dah kupas lah. Ini pun pantun tradisi tapi di Perlis ni, bukan Jawa. Jadi hilang warna manikam biru artinya mula-mula manikam tu orang hormat, tetapi hilang warnanya apabila kena sinar intan. Terkena intan. Jadi artinya kalau sampai sekarang pun, kalau seseorang itu katakan dipuja, disukai sebagai paling hebat, tetapi datang yang lebih hebat, warna dia hilang. Kelam lah. Kelam lah dia. Mula-mula dia lah hebat kan. Lepas tu kalau dia belalang pun dia hebat. Datang helang, habislah belalang. Jadi maknanya masa saya
pantun di sekolah-sekolah banyak pakai ekstrak macam ni lah. Banyak juga. Pasal budak-budak ni diberitahu kata pantun mungkin sedalam saja. Dan sajak kan terlalu ada makna yang mendalam. Jadi budak-budak yang membuat pantun di sekolah tu sebahagiannya menyangka pantun tu mempunyai makna yang dalam sangat. Tapi yang kita nak terangkan di sini, ada yang dalam. Ada yang dalam di sini. Tapi ada yang biasa. Sajak pun begitu. Ada yang dalam maknanya. Kita nak kupas dia sampai menungging 2-3 kali tak dapat. Okey. Segi ini lebih perlu diberi perhatian, iaitu penyimpangan bahasa. Pantun hanya boleh dibuat dengan banyaknya kalau kita tahu penyimpangan bahasa. Kalau tahu bagaimana nak menyimpang bahasa. Sebab kalau kita ikut bahasa biasa, ayat kita bercakap setiap hari macam saya berceramah, saya cakap-cakap ni, atau tuan-tuan berbual, ayat-ayat tu tak tentu satu baris berapa keadaan. Kan? Itu tak tahu, kita tak tahu. Jadi untuk menjadikan baris-baris pantun, ayat yang panjang tu dipadatkan. Ashraf, saya ingat orang Ashraf. Ashraf saya ingat sebab nama guru saya. Ashraf tu tokoh tata bahasa. Betul dengan bahasa dia guru tadi. Dia satu-satunya pensyarah universiti yang dijemput tanpa pakai ijazah apa. Ashraf. Ashraf motor. Saya rasa tak ada lagi pensyarah universiti yang mengajar pelajar universiti, kan, mengajar pelajar, sedangkan dia tanpa ijazah dan tanpa sijil. Dia tokoh macam Usman Awang. Usman Awang pun tak jam 6 je, tapi bagi ceramah di universiti. Tapi dia ceramah tak kira kan. Yang ini mengajar jadi pensyarah. Ashraf. Bila tampak dia nama Ashraf. Tapi jangan berdatang sekolah. Tak ada siapa nak bagi tahu dia pensyarah. Dia seorang je, first and last. Ashraf tu satu-satunya kan. Pensyarah itu boleh ingat tu. Semua orang pun boleh ingat. Ashraf ialah tokoh bahasa yang mengajar di universiti sebagai pensyarah, tetapi dia sendiri tak ada kelulusan walaupun STPM. Orang buat pantun ni penyair juga. Kita kata penyair tu ialah yang buat sajak moden. Bagaimana penyair boleh menggunakan bahasa dengan tidak mengikut hukum bahasa lah, tidak mengikut hukum bahasa, tetapi tetap diterima. Yang penting diterima apa? Diterima oleh orang biasa, diterima oleh orang intelektual, diterima oleh siapa-siapa saja. Jadi dialah yang ada lisensia poetika. Macam kita ada lisensia tu lesen. Jadi macam kita ada lesen kereta, lesen tu, dia ada lesen untuk buat begitu. Untuk buat begitu. Jadi apabila kita kata 2-3 kucing berlari, dah langgar dah. Yang sebenarnya ada 2-3 ekor kucing berlari-lari. Macam tu ya. Jadi 2-3 kucing berlari dah langgar dah. Ekor tu dah dikeluarkan. Okey. Mana nak sama si kucing belanga, sama lah juga. Apa itu, macam tadi saya letakkan tebang gelam, tebang kenanga tu jadi satu baris. Itu pun dah langgar sebab tak bagi tahu yang tebang tu Pak Abu ke Pak Ali ke Penghulu ke siapa yang tebang gelam tu. Jadi tidak ada subjek. Subjek tu subjek. Ni Ashraf. Murid Ashraf kena kata subjek. Dia tak boleh kata subjek, dia kata dia tengok ejaan tu. Jadi pelanggaran lain, kalau yang tuan-puan buat pantun tadi ada pelanggarannya, tu fikir tengok. Cuma kita tak sedar saja. Sebab apa pelanggaran? Itu akan diceritakan kemudian, iaitu apabila kita hendak memadatkan baris. Hal yang begitu mungkin tak disedari, kata dia tahu satu, kan? Dia ada bakat, kan? Yang kedua, yang nak dicakap ni merupakan teori saja. Teori ini diaplikasi dah oleh orang. Teori sebut kemudian saja. Tapi kalau tengok ciri-ciri ini pantun saya sendiri, saya ada lebih kurang 100 lebih yang saya cipta. Tak cukup buku lagi lah 100, kerana ada beberapa ratus baru buat buku. Yang saya cipta tu yang ini pokok dijirus, kain dijahit, lepas menjahit basuh piring, telunjuk lurus kelingking berkait, bolehkah mengait si tangkai jering. Jadi selalu kita kalau tunjuk lurus kelingking berkait, bolehkah mengait tangkai jering. Idea untuk pantun ni saya sebab nanti dia tak payah
masa bertanya kan, kita terlupa tanya. Ideanya ialah orang yang telunjuk lurus kelingking berkait ialah orang yang serong kan, serong. Kata lain ada hasrat lain, dulu kata udang balik batu sembahyang cara kan. Jadi kata lain. Tetapi kita cabar si serong ni untuk dapat sesuatu daripada tangkai jaring. Jadi serong lawan kedekut. Boleh ke tak dia? Boleh ke dia percaya? Labu labi weh. Labu labi. Labu labi. Okey, itu saya baca sekali lagi ya. Tapi dah dapat nanti. Pokok dijuruskan dijahit, lepas menjahit basuh piring, telunjuk lurus kelingking berkait. Bolehkah mengait si tangkai jaring? Lepas itu, ini pantun masa meradang-radang kan. Ini pun dah lama sebenarnya, bukan meradang sekarang, lama. Ada penyengat di dahan pauk, dahan langsat semut melata. Mana tak ingat orang yang jauh, orang yang dekat tak dengar kata. Okey, ya. Tapi bukan ingat yang balas pantun tu. Balas pantun tu tak jumpa. Okey, bukan mana dia. Yang seterusnya, yang ini barulah betul-betul mengajar peringkat awal. Jadi abang saya bagi peringkat tengah kan. Ini peringkat awal yang saya buat ya. Sebelum ke alur ke Tanjung dulu ada palas dilipat-lipat. Sebelum kau tegur senyumlah dulu. Kalau dibalas tanda nak dapat. Ya. Okey.